Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati pensyarah penyelia Encik Marzuki bin Ngah, yang berusaha panel penilai 1 Puan Yusalina binti Yusof dan panel penilai kedua iaitu Dr. Mat Ali bin Abdul Ghani. Saya Marani Akhiri bin Kamaluddin daripada PISMP Sains 1 Ambilan Jun 2017 akan membentangkan kajian saya iaitu kajian tahap kesedaran amalan kita semula dalam kalangan siswa-siswi guru Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail. Seterusnya kita pergi kepada pengenalan kajian ini. Pengurusan sisa pepejal yang baik dapat memastikan sisa dan bahan buangan yang tidak digunakan lagi boleh diproses dan dihapuskan melalui kaedah yang lebih konvensional. Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Perbersihan Awam Akta 672 tahun 2007 mendefinisikan pita semula sebagai memungut dan mengasingkan sisa pepejal bagi maksud menghasilkan keluaran. Manakala Noor et al. Tahun 2017 menyatakan bahawa kita semula sebagai pengembalian sesuatu bahan atau produk kepada bentuk yang lain, yakni penukaran sisa buangan melalui penjanaan oleh aktiviti manusia kepada bahan lain yang boleh digunakan atau dimanfaatkan dalam penggunaan berbeza. Pernyataan masalah kajian ini adalah seperti berikut, iaitu yang pertama, di Malaysia, kerajaan setempat masih mengamalkan pengurusan sisa pepejal melalui pengumpulan sisa di tapak pelubusan sampah yang menggunakan kawasan yang besar oleh Muhammad Dini, Muhaimin dan Masyitah tahun 2013. Hasnah et al. Pada tahun 2012 menyatakan gaya hidup seseorang individu atau sesebuah masyarakat, terutamanya pekerja dan pelajar di institusi pendidikan tinggi IPT mempengaruhi penghasilan sisa buangan di sesuatu kawasan berkenaan. Dan dalam SIO tahun 2004 menyatakan faktor-faktor tidak mengetahui dan mengikuti program kita semula adalah tidak mahu mempraktikannya sebanyak 25.7%, anggapan aktiviti kita semula menyusahkan pihak lain 14.5%, dan anggapan program kita semula tidak memberi faedah sebanyak 11.7%. Kita pergi pada tujuan kajian ini yang dibahagikan kepada dua, iaitu objektif kajian dan persoalan kajian. Kedua-duanya berkaitan. Objektif kajian pertama adalah mengkaji tahap pengetahuan kita semula siswa-siswi RPG Kampus Datuk Razali Ismail, iaitu membawa kepada persoalan kajian pertama, iaitu apakah tahap pengetahuan kita semula siswa-siswi RPG Kampus Datuk Razali Ismail. Yang kedua, objektif kajian kedua adalah mengkaji tahap amalan kita semula dalam kalangan siswa-siswi RPG Kampus Datuk Razali Ismail, membawa kepada persoalan kajian kedua, iaitu apakah tahap amalan kita semula dalam kalangan siswa-siswi RPG Kampus Datuk Razali Ismail. Dan objektif kajian ketiga iaitu mengkaji tahap kesedaran amalan kita semula dalam kalangan siswa-siswi guru IPG Kampus Datuk Razali Ismail, yang membawa kepada persoalan kajian terakhir, iaitu apakah tahap kesedaran amalan kita semula dalam kalangan siswa-siswi IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Seterusnya kita pergi kepada dapatan kajian lalu. Yang pertama, kajian Jamilah et al. Tahun 2011 mendapati bahawa tahap pengetahuan masyarakat umum terhadap isu-isu alam sekitar serta sikap dan amalan terhadap alam sekitar berada pada tahap yang rendah. Manakala kajian Zuroni et al. Pada tahun 2010 menunjukkan tahap pengetahuan, sikap dan amalan suri rumah terhadap kita semula berada pada tahap sederhana kerana masih terdapat responden yang tidak dapat mengenal pasti bahan-bahan baharu seperti styrofoam merupakan bahan yang boleh dikita semula. Masyitah et al. Pada tahun 2011 pula menunjukkan kesedaran kita semula dalam kalangan responden kajian masih berada pada tahap yang rendah. Seterusnya kita pergi pada kerangka konseptual kajian ini, iaitu bahagian kiri saya adalah jantina program option umur yang merupakan maklumat demografi responden kajian. Pada bahagian tengah adalah tahap kesedaran amalan kita semula, iaitu tajuk kajian ini, dan pada bahagian kanan saya iaitu pengetahuan, amalan dan kesedaran yang merupakan konstruk kajian yang akan dikaji. Seterusnya kita pergi kepada metodologi kajian yang telah dijalankan, iaitu yang pertama, reka bentuk kajian. Kajian ini adalah kajian bersifat deskriptif, iaitu merujuk kepada nilai min dan nilai sisihan piawai. Dan kajian inilah kajian kuantitatif berbentuk kajian tinjauan. Persempelan untuk kajian ini telah digunakan ke atas populasi seramai 1,097 orang siswa-siswi guru IPG Kampus Datuk Razali Ismail, dan teknik persempelan yang telah digunakan adalah teknik persempelan rawak mudah. Dengan menggunakan jadual Krejci dan Morgan tahun 1970, maka sampel yang diambil adalah seramai 285 orang siswa-siswi guru IPG Kampus Datuk Razali Ismail.
Kita pergi pula kepada instrumen kajian yang telah digunakan. Dalam kajian ini, saya telah menggunakan soal selidik yang telah ditadbir melalui aplikasi Google Form sebagai instrumen kajian. Sebelum saya menjalankan kajian sebenar, saya telah mendapatkan kesahan daripada 2 orang pakar bidang, dan berdasarkan kajian rintis yang telah dijalankan, nilai perkali alpha Cronbrush bagi item-item soal selidik secara keseluruhannya adalah sebanyak 0.884. Dan di bawah ini adalah pembahagian dalam item-item dalam soal selidik kajian ini, iaitu bahagian A merupakan maklumat demografi responden sebanyak 4 item, bahagian B maklumat berkenaan pengetahuan kita semula sebanyak 10 item, bahagian C adalah maklumat berkenaan amalan kita semula sebanyak 10 item, bahagian D maklumat berkenaan kesedaran amalan kita semula sebanyak 10 item, menjadikan keseluruhan item kajian soal selidik kajian ini sebanyak 34 item. Seterusnya kita pergi kepada maklumat demografi responden kajian yang terlibat. Kita lihat pada jantina yang pertama adalah lelaki seramai 98 orang bersamaan 34.4% dan perempuan terdiri daripada 187 orang bersamaan dengan 65.6%. Seterusnya kita lihat kepada program, iaitu program pengajian responden. Yang pertama adalah PPISMP, program persediaan ijazah sarjana muda perguruan, seramai 48 orang responden bersamaan 16.8%, dan program pengajian PISMP, pengajian ijazah sarjana muda perguruan, bersamaan dengan 237 orang responden bersamaan 83.2% daripada keseluruhan jumlah responden kajian. Terusnya kita lihat kepada maklumat seperti option pengajian responden. Berdasarkan kajian ini dapat dilihat option pengajian Islam mencatatkan bilangan responden tertinggi iaitu seramai 100 orang bersamaan 35.1% responden. Seterusnya adalah ikuti pengajian bahasa Inggeris seramai 61 orang responden bersamaan 21.4%. Diikuti pula pengajian bahasa Melayu seramai 58 orang bersamaan 20.4%. Diikuti pengajian sains iaitu option sains seramai 37 orang bersamaan dengan 13%. Diikuti option sejarah seramai 18 orang bersamaan 6.3%. Diikuti pula option pendidikan seni visual seramai 6 orang bersamaan 2.1%. Dan option terakhir iaitu option pendidikan jasmani seramai 5 orang iaitu bersamaan 1.8%. Seterusnya kita lihat pada umur responden kajian yang terlibat. Yang pertama adalah umur 18 hingga 19 tahun seramai 47 orang responden bersamaan 16.5%. Umur 20 hingga 21 tahun seramai 130 orang responden bersamaan 45.6%. Umur 22 hingga 23 tahun iaitu seramai 91 orang bersamaan 31.9%. Dan umur 24 hingga 25 tahun seramai 17 orang bersamaan 6% daripada jumlah keseluruhan responden kajian ini. Seterusnya kita pergi kepada dapatan keseluruhan kajian, dan kajian ini merujuk pada nilai min dan sisihan piawai. Okey, yang pertama kita lihat kepada nilai min bagi konstruk pengetahuan iaitu sebanyak 4.6747, manakala nilai sisihan piawai pula adalah 0.42649. Untuk konstruk amalan pula, nilai min yang dicatatkan adalah 3.8589, manakala sisihan piawai adalah 0.86319. Dan konstruk terakhir iaitu konstruk kesedaran mencatatkan nilai min sebanyak 4.6442, manakala sisihan piawai pula adalah sebanyak 0.43848. Seterusnya kita lihat kepada dapatan untuk menjawab persoalan-persoalan kajian ini. Dan sekarang kita lihat pada dapatan persoalan 1 iaitu apakah tahap pengetahuan kita semula dalam kalangan siswa-siswi guru IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Bagi item B1 iaitu item terdapat bahan yang boleh diketa semula dan tidak boleh diketa semula mencatatkan nilai bacaan min tertinggi bagi bahagian B iaitu 4.84, manakala item B10 iaitu item melakukan perkomposan untuk sisa sayuran dan buah-buahan adalah tindakan mengita semula bahan dengan nilai min sebanyak 4.32. Okey. Daripada hasil dapatan yang diperoleh, tahap pengetahuan kita semula siswa-siswi guru IPG Kampus Datuk Razali Ismail berada pada tahap tinggi iaitu nilai min 4.67 dan sisihan piawai sebanyak 0.42649.
Hal ini menunjukkan bahawa siswa-siswi guru IPG KDRI mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi berkenaan kita semula. Seterusnya kita beralih kepada persoalan kajian yang kedua, iaitu apakah tahap amalan kita semula dalam kalangan siswa-siswi guru IPG KDRI. Berdasarkan soal selidik, item C5 iaitu item saya membawa bahan yang boleh dikitas semula ke tapak kitas semula mencatatkan nilai min terendah iaitu 3.52 dalam bahagian C. Manakala item C9 iaitu item saya menggunakan bahan yang boleh diguna semula seperti beg guna semula, reusable bag, mencatatkan nilai bacaan min tertinggi iaitu 4.32. Daripada hasil dapatan yang diperoleh, tahap amalan kita semula siswa-siswi guru IPG KDRI berada pada tahap tinggi iaitu nilai min 4.86 dan sisihan piawai pada 0.86319. Hal ini menunjukkan bahawa siswa-siswi guru IPG KDRI mempunyai tahap amalan kita semula yang tinggi. Seterusnya kita lihat kepada persoalan ketiga kajian ini, iaitu apakah tahap kesedaran amalan kita semula dalam kalangan siswa-siswi guru IPG KDRI. Berdasarkan soal selidik, item D1 iaitu item kebersihan alam sekitar akan bertambah baik sekiranya saya mengasingkan dan menebus guna kertas dan kotak cardboard, botol plastik dan bekas makanan, botol kaca serta tin aluminium mencatatkan nilai bacaan min tertinggi bagi bahagian D dengan nilai 4.77, manakala item D7 mencatatkan nilai min terendah dengan 4.50. Hasil dapatan yang diperoleh menunjukkan bahawa tahap kesedaran amalan kita semula siswa-siswi guru IPG Kampus Datuk Razali Ismail berada pada tahap tinggi iaitu nilai min bersamaan 4.64 dan sisihan piawai bersamaan 0.43848. Hal ini menunjukkan bahawa siswa-siswi guru IPG Kampus Datuk Razali Ismail mempunyai tahap kesedaran amalan kita semula yang tinggi. Seterusnya kita pergi pada kesimpulan kajian yang telah dijalankan. Secara keseluruhannya, penyelidik dapat menyimpulkan bahawa tahap kesedaran amalan kita semula dalam kalangan siswa-siswi guru IPG Kampus Datuk Razali Ismail yang terlibat sebagai responden kajian ini berada pada tahap yang tinggi. Hal ini diperhatikan daripada nilai min yang tinggi menunjukkan tahap tinggi, iaitu nilai min tinggi daripada atau sama dengan 3.65. Penyelidik juga dapat membuat kesimpulan bahawa tahap pengetahuan kita semula dan tahap amalan kita semula dalam kalangan siswa-siswi guru IPG Kampus Datuk Razali Ismail turut berada pada tahap tinggi berdasarkan kepada nilai min. Berdasarkan semua konstruk yang dikaji, iaitu tahap kesedaran amalan kita semula, tahap pengetahuan serta tahap amalan kita semula siswa-siswi guru IPG Kampus Datuk Razali Ismail iaitu pelajar IPT dapat diketahui secara terperinci. Seterusnya kita lihat kepada implikasi kajian yang telah dijalankan. Yang pertama iaitu implikasi terhadap siswa-siswi guru IPG kampus berkenaan, iaitu yang pertama, mengetahui tahap kesedaran pengetahuan dan amalan kita semula siswa-siswi guru seterusnya dapat menilai rasa tanggungjawab diri terhadap alam sekitar. Implikasi kedua adalah kepada Jawatankuasa Perwakilan Pelajar JPP kampus dan IPG kampus, iaitu dapat mengenal pasti program yang boleh dianjurkan dan dilaksanakan di kampus supaya ianya bersesuaian dengan keperluan dan kepentingan bersama. Dan implikasi yang ketiga adalah implikasi kepada pihak IPGM, iaitu menilai semula keberkesanan penerapan pengetahuan alam sekitar dan kita semula dalam kalangan siswa-siswi IPG melalui subjek atau kursus yang ditawarkan di IPG. Seterusnya kita beralih pula kepada cadangan dapatan kajian. Cadangan dapatan kajian pertama kita khususkan kepada siswa-siswi IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan, amalan dan kesedaran berkaitan pengurusan sisa peberjalanan kita semula yang betul. Kedua, menjadikan kita semula sebagai satu kerutin kehidupan. Dan yang ketiga, menggalakkan murid-murid di sekolah untuk bersama-sama menjalankan proses sekitar semula semasa berada di sekolah untuk PBS, praktikum dan internship. Seterusnya, cadangan dapatan kajian akan dikhususkan kepada IPG Kampus Datuk Razali Ismail dan juga Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Kampus iaitu JPP. Yang pertama, mereka perlu merancang dan melaksanakan aktiviti atau kempen kita semula di peringkat kampus dengan kerjasama agensi atau pertubuhan dalam dan luar kampus. Yang kedua, mewujudkan sudut maklumat berkaitan kita semula sebagai rujukan warga kampus. Dan yang ketiga adalah mewujudkan tong kita semula 3 warna di dalam kawasan kampus sebagai langkah menggalakkan amalan kita semula dalam warga kampus. Seterusnya kita beralih pula kepada cadangan kajian lanjutan untuk pengkaji pada masa akan datang.
Yang pertama adalah mereka perlu mengkaji hubungan antara pengetahuan kita semula dengan kesedaran amalan kita semula. Seterusnya, mengkaji hubungan antara amalan kita semula dengan kesedaran amalan kita semula. Dan cadangan ketiga adalah meluaskan skop responden kajian termasuk semua pihak dalam kampus seperti pensyarah, pegawai dan pekerja am kampus. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Marani Ahiri bin Kamaluddin, membentangkan hasil kajian saya iaitu kajian tahap kesedaran amalan kita semula dalam kalangan siswa-siswi guru IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Sekian, terima kasih.